Ada kitab kuliah? Ada. Kita ni cek kedai dia. Kita yang kedua ni kena start ni. Kita ada Fatihah sekali pada Tuan Guru Syekh Daud. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Risalatut Tasawuf karangan Al-Alim Al-Allamah, ya almarhum Tuan Guru Haji Daud bin Haji Umar Al-Libadi, Bukit Abal. Dia wafat pada tanggal 1 Safar 1396 bersamaan dengan 1 Februari 1976. Kita boleh je 6 ya, dia wafat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bidawamillahi alladhi dallat kainat ala kamali rububiyatih wa uluhiyatih wa zaqat qulub bin ni'amit tajalliyat fi syuhudil af'alihi wa asma'ihi wa sifati wa zatih. Wassalatu wassalamu wa barakati ala awwalil mazahir wa akhir rusulihi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma'lumati amma ba'd. Maka bermula isian hati seorang itu beberapa perkara. Mana benda yang terkandung dalam qalbi insan tu banyak. Ada beberapa perkara. Pertama apa? Al-jahlu, kejahilan. Kemudian al-wahmu, waham. Asyak, azan, yakin. Dinamakan akan yakin itu ilmu dan ma'rifah. Ya. Jadi maknanya martabat hati itu ada setengah jahil terus. Dan tu dia tak kenal siapa Tuhan dia, ya, siapa diri dia, di mana dia datang, di mana sekarang, ke mana nak pergi depan ni, satu tak tahu. Ya, yang dia tahu apa, boleh makan, boleh minum, sudah. Kan? Dia sama dengan kandang dalam kandang, boleh tidur sekali. Ya, tu yang jahil. Tak jauh diri kita pada kegelapan kejahilan. Kemudian wahmun. Ya, waham ni apa? Tajwizu amraini ahaduhuma azharu minal akhar. Itu zan, sebaliknya waham. Ya. Kemudian syak ni tak ada tambah mana-mana, 50 dulu. Tajwizu amrani la mazidata li ahadihima. Kita mengharuskan dua perkara tapi tak tambah 50. Ya tidak, ya tidak, ya tidak. Zan, jahil, waham, syak, zan tak dikendaki dalam ilmu makrifat akan Allah Ta'ala. Kalau dikenal Tuhan dengan cara zan, syak, yakin, maka iman dia tidak sah dan dia kekal dalam neraka selama-lama, wal a'yazubillah. Ya. Betul Quran sebut apa tuan? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, kita punya annahu al-hal wa syan. La ilaha, tiada bersifat ketuhanan. Mana tidak ada zat yang ittisaf dengan sifat ketuhanan, tidak disebut illallah. Mana apa? Fa'lam, fi'il amar tu. Al-amru yang tadi wujud. Tiap-tiap sirah amal ni memiliki wajib. Mana wajib kamu belajar sampai kamu tahu, membina akidah bahawa kamu faham tiada Tuhan melainkan Allah. Ya, kena faham makna tu. Lepas tu dalam kitab usul takhir dia kata apa? Man lam lam makna huma fahuwa kafirun mukhalladun finnar wa insala wa sama ramadan wa hajjil baitil haram. Siapa yang tak memahami makna kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bukan makna arti lain, arti kita translate dia tiada Tuhan melainkan Allah, makna yang terkandung dalam tu, ya, minal wajibat wal mustahilat wal jaizat, itu benda terkandung dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita mengaji sifat 20 tu mana tahu tu, ya, sifat 20 yang lama urai tu mana, itulah makna kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, tu kemudian dia bahas tuan. Maka orang tu kalau tak tahu langsung, jawab dia mukhalladun finnar, kekal dalam neraka. Wa in shalla, walaupun dia semayang, wa sama ramadan, walaupun dia puasa, wa hajjal baitil haram, dan pergi haji ke Mekah setahun 3 kali pergi umrah. Ya, sampai unta berjemu tengok muka dia. Asyik muka engkau, ya Tuhan kau tak kenal dia. Ya,
Sebab mana wajib pertama makrifat akan Allah Ta'ala. Sebab awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama tu makrifat akan Allah Ta'ala. Ulama kata awal wajibil alal insani ma'rifatun ilahi bistiqani. Awal-awal yang wajib bagi insan makrifat akan Allah bistiqan ay bitayakun. Maka dia kena yakin keluar daripada syak dan waham. Maka yakin di sisi ahli sufi dengan yakin di sisi ahli syariat ada beza tengok. Nanti akan dibahas belakang. Dan tidak memadai pada aqaid akidah melainkan yakin. Kalau fiqh tak apa tuan-tuan. Ya, fiqh dibina atas zan, dalil zanni. Itu fiqh ma'rifatul ahkami syariah allati tariquha al-ijtihad. Mengenal hukum syariat yang jalan di ialah ijtihad. Kalau nas katanya itu tak ada ijtihad. La ijtihad bin nas. Tak ada ijtihad kata as-salatu wajibah. Sembahyang tu wajib. Ada khilaf pula kata sembahyang waktu tak wajib, itu kafir. Ya, kalau dia kata apa qiraatul Quran, tu ada khilaf. Qiraatul Fatihah kan. Ya. Dalam hadis kata la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sembahyang bagi orang tak membaca Fatihatul kitab. La salata. Kalau kita mengaji Arabiah, la dia menasab isim merupakan akal. La salata mana khabar dia? Bila takdir khabar dia terkhilaf. Imam Syafi'i kata la salata ay sahihah. Tidak ada sembahyang yang sah. Mana tak baca tak sah. Dalam mazhab Hanafi kata la salata ay kamilah. Tidak ada sembahyang yang sempurna. Situ ada ikhtilaf. Ya, sebab ma'anil harfi, tempat muta'alaq dan sebagainya menyebabkan ada khilaf. Itu dipanggil dalil zanni. Ya, dan hadis la salata hadis sahih, tapi dia hadis ahad. Dia tak naik peringkat mutawatir tiap-tiap tabaqat. Sebab tu kalau diangkat tak jadi kufur. Kalau orang kata Fatihah tak wajib, kita pula kata wajib, kapi engkau. Maut kita tak. Ya, jangan. Dia kufur ni orang menolak hukum yang mujma' alaih. Benda tu ijma'. Kemudian nas dia maknanya tidak ada khilaf ulama. Kemudian kalau hadis pula hadis yang sahih, kemudian hadis yang naik peringkat mutawatir tiap-tiap tabaqat, dia banyak syarat. Baru diangkat baru dia habis. Kalau sekarang dia kata Fatihah tak wajib, dia tak jadi kufur, dia jadi Hanafi. Sebab Hanafi dia pegang pada ayat faqra'u ma tayassara minal Quran. Sembahyang bacalah apa yang mudah. Imam Syafi'i ambil juga ayat ni. Imam Syafi'i kata yang mudah Fatihah lah. Pergilah tu negara mana pun Al-Fatihah boleh baca tak? Boleh. Kalau Al-Baqarah maun. Dia kata 86 ayat maun nak baca surah Al-Baqarah. Al-Imran maun kita. Ya Fatihah semua tahu. Jadi makna Imam Syafi'i kumpulkan dua hadis atau pembahasan dalam fiqh kita lah tuan-tuan. Mana fiqh cukup kita dengan zan. Ya. Kita semayang tuan-tuan ni menghadap kiblat ni kan. Zan ke yakin? Zan. Kalau nak yakin tuan-tuan kena tarik tali sampai Kaabah. Pergi tarik tali. Ya. Sekarang kita pakai kompas. Itu maknanya ijtihad. Dia membina zan. Maka cukup dalam fiqh kita ibadat zan. Akidah tak boleh. Akidah kena yakin. Tidak memadai aqaid, mana segala pegangan kalbi kita, jadi akidah kita melainkan yakin. Dan kata setengah mereka itu zan yang tiada ihtimal lawanan, itu memadai juga pada aqaid itu. Ada khilaf inilah ya. Bajazam tu bidalil ya. Kalau tak ada dalil tu ada khilaf. Membina akidah yakin tapi tak ada dalil, tu ada khilaf ulama. Setengah kata sah iman tapi ma'al isyan. Kalau dia min ahli fikri, kalau dia boleh fikir, setengah dia malah dia tak ada dalil, itu hukum dia haram. Kalau dia tak boleh fikir juga, memang dia orang panggil apa, lower bendul, itu lain. Dia yakin tapi dia nak hujah dalil dia tak kerti, maka dimaafkan ya. Contoh apa, dia berniaga sate, satu cucuk 50 sen kan. Tuan-tuan tanyalah 78, 93, 14, 27 semua dia jawab. Tapi kalau tuan-tuan ubah je karipap 50 sen, cakap 10 apa, dia tak nak, dia nak sate. Itu lower apa bendul lagi. Yang ni kalau tak pusing dalil, syarah maaf lah. Ini kalau tanpa profesor mengaji ya, dalil pun tak lewat datang tentang membina akidah, ini naas maut ya. Ni dia panggil taksir cuai ya. Habis buat Nabi suruh tu kan ya. Nabi kata apa, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zati. Tafakur, fikir kamu tentang kejadian Tuhan, istidlal untuk ambil dalil. Tapi jangan kamu fikir tentang kunhizat, tak benar. Kunhizat hakikat zat tak dibuka, walaupun Nabi pun tak buka. Itu kehebatan maha dahsyat Allah Ta'ala
Ya, Nabi lihat dibuka, tapi kunhi zat siapa pun tak tahu tuan. Itulah kedahsyatan zat yang wajib wujud. Tidak layak mengetahui kunhi zat oleh yang baharu akan kunhi zat yang qadim. Misal kata seperti sifat-sifat Allah Ta'ala dan sifat Rasulnya dan apa-apa ya khabaran keduanya daripada Quran dan hadis mana Allah dan Rasul, dan apa-apa hukum keduanya dan apa-apa perbuatan keduanya, jika dipercayai hati akan dia dan dipegang kemahnya akan dia, ya, maka disimpulkan, ya, disimpul kemahnya akan dia. Oh, ini bahasa Kelantan betul ni. Simpul kemah betul, ya. Kemudian orang jahil akan aqaid atau diwaham dia akan akaid, mana bergonggah lagi tu sebab tak ada dalil, ya, maka iman ni tak sempurna. Man qallada fit tauhid imanuhu lam yakhlu min tardidi, kata Syekh Ibrahim Al-Laqani, man qallada fit tauhid, siapa yang taklid dalam ilmu tauhid tidak ada maknanya dalil yang kemas, imanuhu lam yakhlu min tardidi, iman ni tak sunyi pada taradud, dia bergonggah. Ini jadi zan, dia kena ada dah dalil. Tu yang jadi ia kafir dengan muafakat ulama wala yazabillah, ya, tentang kewujudan dan itisaf Allah Ta'ala dengan kamalat tidak boleh dengan zan atau waham. Dia mesti yakin tu, kerat leher pun dia takkan beranjak, maka baru sah iman dia, ya. Ni dia ambil peringkat awal ni. Kemudian makna jahil di sini mana kosong hati daripada waham pun tak ada, syak pun tak ada, zan pun tak ada, dengan pada ilmu makrifat. Awak kenal tak Allah Ta'ala? Tak, saya tak ambil tahu itu. Tentang ketuhanan Allah Ta'ala saya tak ambil tahu itu. Dia tak ambil tahu, nak zan waham apa pun tak ambil tahu langsung, kosong, zero, ya. Atau habis jawab dia kekal dalam neraka wala ayazabillah. Jahil bab fiqh dia lain, menyebabkan ibadat tak sah, boleh qada balik, boleh prepare. Kalau jahil bab akidah habis terus, ya, terus tak sah iman, jawab dia kekal neraka wala ayazabillah. Habis. Maka makna waham sini ialah tumahan, yakni ringan perasaan hati pada ada suatu atau pada pada takdok, dia kata atau pada apa-apa yang lain, hanya beratnya pada pihak lawannya. Pihak beratnya itu dinamakan akan dia zan. Tajwizul amraini ahaduhuma azhar minal akhar. Orang beritahu kita tadi aksiden dekat Semabuk, kepala putus. Kita terima yakin ke tak? Tengok orang ni, ya tidak itu syak. Kalau tengok dia ni cakap memang betul biasa, tapi sampai putus kepala, dia berat atas, tapi tak yakin, itu zan. Ya, atas 50, 60, 70, 80 tak jejak lagi sampai 100%, itu panggil zan. Kalau dia tidak itu syak. Ya, kalau tengok ni, ya tidak ni mak dadah kita tahu. Kita punya tidak ni kan, itu panggil waham. Ya, kalau tolak terus, itu tak ada apa dah, kan. Jadi makna perkhabaran tu kita tengok. Maka tentang sini tu nak bezakan mana dia syak, mana dia waham, mana dia zan. Ya. Maka syak itu sama berat perasaan hati itu, dan pada ya takdoknya tadi, dan pada adanya, dan apa yang lain, mana sama buat, ia tidak, itu di antara dia. Dan makna zan itu ialah sangkaan, yakni berat perasaan hati itu dipanggil zan, pada ada sesuatu atau pada takdoknya. Ada dia berat atau tak, yang berat itu dipanggil zan, yang lawan dia tak kuat tu waham, atau padanya yang lain hanya ringan, dan pada pihak lawannya pihak ringan, itu namakan dia akan wahmun, ialah waham. Ini nak letakkan kategori tuan ni. Nak tengok kita ni duduk taraf mana dengan akidah, ya, itu maknanya. Dan makna yakin itu putus, ya, perasaan hati, dan tetap atas ada apa-apa suatu, atau atas takdoknya akan suatu tadi, atau atas tiap-tiap yang lain. Ya, mana putus hati dia dengan apa? Kewujudan Allah dan bertifat dengan kamalat, putus. Mana atau putus hati dia dengan menafikan yang mustahilat, ya, tak layak bagi Tuhan, atau putus. Itu makna apa? Makna yakin. Cuma yakin sini bil akal. Kalau naik yang akan datang ni kan dibincang, yakin lain maksud dia dengan apa?
bil qalbi, bil ruh, bil sir. Ada lagi tinggi ni. Dia akan bincang di belakang. Ni ambil basic sikit dulu ni, supaya nak buka, ya. Dan benar dengan sebab itulah memutuskan akan dia putus atas, ya. Ada itu dinamakan dia yakinun, dan putus atas tak ada dia dinamakan dia akan yakin pada tak adanya. Demikianlah dikatakan pada apa-apa yang lain. Kemudian satu lagi sebab bagi jahlin, sebab jahil dan waham dan syak dan zan dan wakil ialah kerana mengikut bagaimana ada dalil dan tak ada. Ada dalil dia jadi yakin, bila tak ada dalil dia jadi bawah. Jadi zan, syak, waham. Sebab apa? Tidak ada dalil, maka oleh kerana mendirikan dalil adalah satu kewajipan. Satu sifat Allah 3 wajib syar'inya dia. Ya, al-qudrah, ya, sifat kudrat tu. Pertama wajib kita iktikad, makna apa? Sifatun wujudiyatun qa'imatun lillah ta'ala. Sifat yang wajib yang ada pada zat Tuhan, wajib kita iktikad, wajib syar'i. Yang kedua, wajib bagi kita menafikan lawan dia, al-ajz. Sifat lemah itu maknanya wajib kita nafikan. Allah Ta'ala tidak bersifat dengan lemah. 2. Dan ketiga, iqamatul dalil, mendirikan dalil. Ya, tiap-tiap satu sifat ada 3 fardu ain tu. Pegang yang wajib, tolak yang mustahil, bina dalil. Baru dipanggil akidah dia kemas. Dan baginya kedapatan panci induk, umpamanya pada terangnya dan tidak terangnya, dan pada kuatnya dan tidak kuatnya, dan bagaimana putus betulnya atau benarnya atau tidak putusnya. Itu dia bergantung pada apa? Dalilun. Ya, itu berkena kepada pada dalil. Tuan suruh kita fikir, kan? Ulinzuru maza fis samawati wal, tidak perhati apa yang ada dalam langit dan bumi. Maza, bukan maza perlis tu. Maza perlis tu lain, tu orang. Apa yang ada. Kalau peringkat syariat, peringkat tauhid am, apa? Dalail, segala dalil-dalil. Kalau peringkat hakikat atas dipanggil sebagai apa? Mazhar. Mazhar mahaduz zuhur, cermin. Semua makhluk dipanggil apa? Nurullah atau mir'ah, mir'atul wujud. Sebab tu marra al-qaun walam yashhadhu fihi au indahu au qablah. Apa kata ikam? Kalau membuka di mata luar kamu pada memandang segala akuan, tiba-tiba dalam kau tak bergerak memandang dia, maka butalah mata hati kamu. Dia kena buka serentak. Ya, kita kena buka 2 mata serentak. Mata luar memandang kepada akuan, mata dalam memandang pada mukawwin. Mata luar memandang kepada makhluk, mata dalam serentak pandang kepada Khalik. Baru dia cantik. Kalau kita tutup sebelah dia jadi dajjal. Mata sebelah panggil apa? Dajjal kan. Ni sifat dajjal ni, jadi babas ni. Sebab kena buka 2 mata sekali, mata zahir dan mata batin. Mata zahir tempat mengambil dalil, mata dalam tempat memandang madlul. Wallahu ta'ala. Ya, jadi. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Yakin itu 3 martabat. Ilmul yakin, ya, ainul yakin, haqqul yakin. Dia pun nak masuk. Ya, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammad. Subhanakallahumma. Kita tidak buat semayang aja ni. 2 rakaat.